وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Opah Sabariah selaku penganjur SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya barisan moderator, seterusnya para penaja, kemudian muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Kaifa halukum? How are you today? Ni hauma. Apa lagi? Jadi semoga semua sihat-sihat belaka insya-Allah di bawah naungan rahmat Allah. Mungkin boleh buat apa reaction sikit ke, mungkin boleh apa buat mesej sikit ke kan, tanda apa, tanda kata apa, respon kan. Tanda respon tu kita semangat sikit. Kalau tak kita jadi layu kan. Ni baru nak start ni kena semangat sikit. Kan, alhamdulillah bi khair, bi khair insya-Allah. Mudah-mudahan semua sihat-sihat belaka. Bagi yang mungkin ada kurang kesihatan, kita doakan agar Allah kurniakan kesembuhan, kurniakan dapat pulih daripada kesakitan tersebut. Bagi yang mungkin menghadapi sebarang musibah, kita doakan agar Allah permudahkan, keluarkan daripada kesulitan insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kita akan teruskan perbincangan kita menerusi kitab Al-Arba'un Al-Malayuwiyah, ataupun 40 hadis tentang adab. Sebelum tu pada bonda Nora Zitah, mic terbuka, saya dengar sikit-sikit. Jadi mungkin boleh offkan ke, atau mungkin moderator ke kan boleh offkan. Saya nak off tapi tak boleh, saya tak ada kuasa. Saya tidak sebagai apa co-host kan, cuma sebagai visitor je kan. Jadi tak ada kuasa. Okey dah. Okay, baik, terima kasih. Saya bukan co-host, saya visitor je. Okey. Okey. Jadi kita akan sambung perbincangan kita pada adab yang ke-22. Adab yang ke-22 berkenaan apa? Tentang berwuduk. Adab ketika berwuduk, apakah yang kita boleh belajar daripada adab ni? Kan dia lebih kepada apa? Kepada sunnah lah kan. Lebih kepada sunnah. Ada kaitan dengan sunnah sikit. Kita akan tengok hadis. Cuma hadis ni kita tak pernah bincang lagi lah. Okey, baik. Jadi ibu-ibu sekalian, saya dah sharekan slide. Dia memang panjang. Hadis dia memang panjang.
Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian boleh untuk inilah besarkan sendiri ya. Maknanya boleh pinch kan gunakan 2 jari ni. Bukan tunjuk mini love disuruh besarkan sikit so makan boleh tengok lah. Boleh ataupun screenshot siap-siap. Kan screenshot siap-siap nanti boleh baca sendiri kan. Dia panjang saya nak pecah-pecahkan nanti takut kita tak faham dia punya di kesinambungan tu kan. Jadi saya letak satu slide cuma dia kecil lah tulisan dia. Tapi kelebihan kita dalam online ni kita boleh besarkan. Kalau yang guna laptop tu boleh screenshot dulu siap-siap, lepas tu boleh zoom in. Ataupun nak tekan boleh juga control plus kan. Cuma jadi lain sikit lah. Nak senang screenshot siap-siap kan, snapshot kalau dalam laptop tu snapshot apa siap-siap. Nanti bolehlah zoom in dalam foto tu kan, boleh zoom in, boleh besarkan. Boleh baca penuh. Baik, adab yang ke-22, adab ketika berwudu. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Wadud Abdullah bin Lebay Samah dari Kedah, Bukit Lada, Kedah. Siapa orang Kedah ni? Okay. Dengan sanad yang bersambung kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berwudu dengan membasuh wajahnya dengan sempurna. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya sehingga mencapai bahagian lengan atasnya. Seterusnya beliau membasuh tangan kiri sehingga mencapai bahagian lengan atas. Kemudian beliau menyapu kepalanya dan membasuh kaki kanannya sehingga mencapai betis. Selepas itu beliau membasuh kaki kirinya sehingga mencapai betis. Beliau kemudian berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Beliau kemudian berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian akan mendapati tangan dan kaki kalian bersinar di hari kiamat disebabkan wuduk kalian yang sempurna. Sesiapa yang mampu maka hendaklah dia melebihkan basuhan tangan dan kakinya. Hadis sahih Al-Bukhari 246. Jadi ibu ayah sekalian, ini menarik ni hadis ni, bukan sekadar kata-kata motivasi, bukan sekadar kata para ustaz yang kita suka, yang kita kagumi, tapi ini adalah daripada Nabi SAW. Hadisnya begitu panjang, cuma yang kita nak sebut secara mudah kita faham. Dalam konteks kita berwuduk ataupun apa jua sunnah, kan, kita perlukan ulama kerana mereka mengkaji. Sebab itu kita tak boleh tolak peranan ulama dalam menyampaikan ilmu. Para alim lah, para ulama khususnya yang dalam mazhab kita lah khususnya yang kita perlu untuk kita nukil kalam mereka, untuk kita belajar kan supaya kita faham kaedah. Kan dia bukan konsep hadis ni bukan baca satu hadis lepas tu kita amal. Macam kita baca hadis ni kita akan perasan ada juga anggota sunat yang tak buat. Kan contoh tidak dimulakan dengan membasuh tangan. Itu perkara sunat. Membasuh tangan sampai pergelangan kan. Tidak juga disebutkan tentang basuh hidung. Kan tidak juga disebutkan tentang basuh telinga. Kan jadi kalau orang sekadar baca hadis ni, lepas tu dia terus amal, jadi salah lah. Salah maksudnya apa? Tak sempurna. Kan sebab itu kaedah dalam pembelajaran kita bukan macam tu, bukan cedok mana-mana hadis lepas tu amalkan secara mentah. Nama pun mentah maknanya dia tak siap masak lagi. Nak mudah faham macam itulah kan. So kita mesti kena ada alim ulama lah. Kita kena tengok juga contoh dalam syarah kan, syarah Imam An-Nawawi contoh dalam Minhaj ke syarah Muslim. Mungkin contohnya lah kan kita nukil daripada situ, ataupun Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ramai lagi lah para ulama kan yang kita memang kena nukil daripada mereka kerana mereka yang tahu. Mereka yang kaji ilmu. So mereka akan berikan satu pencerahan kan, kesimpulan apa yang kita kena buat. Kan macam tu. Jadi cuma kita ambil iktibar daripada hadis ni antara perkara yang penting adab dalam berwudu ataupun sunnah. Kita boleh kata sunnah pun boleh, adab pun boleh. Dua-dua sama je. Maksud dia sama. Sebab bila sebut sunnah Nabi, maka sudah pasti Nabi ni sebaik-baik akhlak. Diutuskan pun untuk menyempurnakan akhlak. Maka sunnah is equal to adab. Bila sebut je orang beradab, is equal to sunnah. Kan? Dia kena seiring. Dia tak akan sunnah lawan dengan adab. Sebab Nabi sebaik-baik manusia yang diciptakan untuk menyempurnakan akhlak.
kan Nabi lah amalkan sesuatu menjadi sunnah. Takkanlah sunnah bercanggah dengan adab kan, tak boleh lah. Kalau bercanggah tu kita yang salah faham. Okey, jadi dalam ni kita tengok apa antara poin penting kita boleh ambil. Ibu sekalian boleh fokus kepada baris yang kedua tentang basuh tangan, kita melebihkan sampai lengan atas. Maknanya ikut yang rukun hanya sampai siku. Tapi ikut ni adalah kita melebihkan. Kan dia lengan atas, lebihkan sikitlah. Mudah faham, kita lebihkan sikit. Kan itu satu. Kemudian basuh tangan kiri sampai lengan atas. Dia mesti kanan dulu baru kiri, bukan selang-seli bukan selang-seli yang mana itu kurang tepat mengikut kepada sunnah. Dia mesti kanan selesai baru kiri. Dia bukan selang-seli. Sebab ada orang buat macam tu. Terutamanya yang saya perhatilah di sekolah kan, dia budak-budak ni ada yang dia kata apa kanan kiri dia seronok macam menari kot. Jadi itu kurang tepat lah. Kita tak nak lah dia biasa macam tu kan. Biarlah dibuat benda yang tepat. Dia lebihkan sikit anggota tu, basuhan tu. Kemudian kepala, kalau ikut kepada mazhab kita, yang wajib memang rukun adalah sedikit akan membasahkan kulit kepala tu. Jadi kalau orang jenis yang rambut panjang, contoh macam baik lelaki lah rambut panjang sangat kan, mungkin macam durian contoh kan. Jadi dia pastikanlah air yang digunakan untuk basuh tu kena pada kepala bukan rambut lah. Dan ibu-ibu sekalian pun sama, pastikan kita kenakan air tersebut di atas kepala. Sebahagian ataupun kena sedikit pun dah memadai, rukun tu dah selesai. Walaupun ikut kepada kesempurnaan, kita basahkan seluruh kepala. Kan basah seluruh kepala. Maknanya membasahkan kepala tu, seluruh kepala tu. Jadi kalau boleh lah. Dah tu Ustaz, kalau saya jenis yang rambut jenis lebat, lelaki jenis yang lebat, buat macam mana kan? So jawapannya adalah sila botakkan kepala anda. Bila botak ni senang cerita kan. Tak payah pakai tangan banyak-banyak. Jari pun cukup lah. Kan satu jari tepek ke atas kepala kan, selesai. Ni gurau je lah. Jadi nak sebut kepala lah bukan rambut. Kemudian kaki pun sama, lebihkan sampai ke betis. Ikutkan pada rukun adalah sekadar buku lali. Tapi nampak kita lebihkan lagi sampai ke betis. Maknanya apa? Kita faham di situ kita melebih-lebihkan. Bukan berlebih-lebihan yang membazir. Berlebihan yang untuk kita memastikan perkara yang rukun tu kita yakin betul-betul dah selesai. Itu hikmah kita buat lebih ni. Bukan berlebih-lebihan macam melampau ke kan. Membazir ke, itu lain. Ini adalah berlebihan dengan maksud kita nak yakin yang rukun tu selesai. Kan bila kita buat ngam-ngam, contoh kata buku kaki sampai buku lali, kita buat ngam-ngam sahaja. Kan jadi kita memanglah kita yakin kat situ. Cuba kita banding yang kita buat ngam-ngam dan orang yang buat lebih. Maka yang buat lebih tu dah confirm buku lali, maknanya dah selesai dah rukun tu. Kan? Berbanding orang yang buat ngam-ngam. Orang yang buat ngam-ngam mungkin bagi dia rasa dah selesai. Contoh ada pula bahagian sikit tu tak sempurna. Ni kalau orang yang jenis buat ngam-ngam lah. Sebab itu selamatnya buatlah lebih. Bahkan itu adalah sunnah. Macam kita boleh kaitkan benda ni dengan ibadah kita yang lain pun. Yang mana yang difardukan, yang wajib, yang mana yang sunat kan. Jadi kalau orang yang buat sekadar fardu, memanglah ikut kepada kefarduan dia selesaikan. InsyaAllah sah, diikut belajar, diikut rukun semua kan. Dan kita banding golongan yang rajin beribadah yang sunat. Jadi bila orang yang maknanya sunat ni, maknanya wajib pun dibuat lah, fardu pun dibuat, ada tambah dengan sunat. Maka orang golongan yang buat tambahan dengan sunat ni, dia insya-Allah lebih yakin kan, kita banding dua ni kan. So kita lebih yakin bila mana fardu pun dibuat, sunat pun dibuat. Maka sunat itu akan menampung apa yang ada kekurangan pada fardu. Itu yang kita pun nak dapat. Berbanding orang yang buat fardu yang ngam-ngam, takut fardu tu pun tak sempurna. Dan mungkin ada benda yang menyebabkan cacat cela. Kan? Jadi kita tak nak begitu. Sebab itu dalam bab ibadah kita akan melebihkan. Jadi kalau bab fardu dengan sunat ni, buat fardu pun kita buat, sunat pun kita buat. Lebihkan dengan sunat. Macam itulah dalam bab solat, dalam kita melaksanakan ibadah lah. Kita nak sungguh-sungguh amalkan perkara-perkara sunat, tinggalkan perkara-perkara makruh. Supaya apa? Nak bagi ibadah tu sempurna, the best.
kan, dia punya kualiti tu betul-betul kita reach the highest moment ataupun level yang terbaik. Kita nak macam tu. Jadi itu maksud dia. Dan bahkan Nabi berikan satu janji, satu kita kepuasan kepada kita dalam bawah sekali disebutkan mendapati tangan dan kaki akan bersinar di hari kiamat. Disebabkan wuduk yang sempurna. Sempurna ni apa? Sama dengan sunnah, sama dengan adab. Yang ni kita duk belajar ni lah. Kita nak dapatkan kesempurnaan. Ni kalau orang yang sekadar buat ngam-ngam, orang yang sekadar buat fardu je, maknanya sekadar yang wajib sahaja, rukun sahaja, belum dikira sempurna. Kan? Tapi kalau orang yang buat dengan perkara sunat, maka insya-Allah dia dah amalkan sebaik yang mungkin. So kita nak dalam kategori macam tu. Bibi sekalian, jadi saya kira kita dah tahulah perkara susunan yang sunnah. Saya mungkin sebut sekali imbas lah kot. Saya ada slide tapi tentang rukun saja. Tak apa, saya sebut je lah kot. Jadi kita tahu daripada sudut yang sunnah yang kita biasa amal dalam wuduk, kita start dengan baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan membasuh tangan sampai ke pergelangan. Sambil sebut bismillah tu. Kemudian kita kumur dan basuh hidung ni serentak. Macam kita dah bincang dulu dalam 100 sunnah. Kemudian kita buat ni semua 3 kali. Kemudian kita basuh muka, seluruh wajah, tadah tangan. Kita bacakan niat sekali dalam hati, lafaz tu sunat dalam hati ketika kita basuh muka, sama kita ulang sebanyak 3 kali. Kemudian tangan kanan dulu sampai ke siku, lebihkan sikit. Setiap anggota tu kena ada pemutus. Kita basuh tangan, contoh basuh tangan, kita kena putuskan daripada air. Lepas tu basuh lagi. Lepas tu putuskan daripada air. Apa maksud putus daripada air? Dia bukan berterusan. Ibu cuba kita bayang, kita ambil uduk, kita buka air, kita basuh kan, kita basuh. Jadi basuh je kan, contoh air pipe tu buka, kita basuh je. Bila basuh berterusan, kita tak tarik daripada air tu, maknanya kita tidak memutuskan, memisahkan anggota daripada basuhan tu. Kita terus je dengan air yang sama yang mengalir tu, terus je. Itu kira sekali, itu kira satu. Walaupun kita buat lama pun dia kira satu. Dia tidak ada pemisah. Pemisah macam mana? Kita jauhkan lah. Kalau orang yang suka tadah tu, tadah betul dia basuh tangan kan, itu tak apa. Sekali tadah basuh, mana itu kira sekali lah. Tadah lagi kali kedua. Biasa kalau kat kolah dia tadah dia buat tangan kan. So itu jelas kiraan dia memang berpisah. Orang yang pakai pipe, yang mana kalau boleh elaklah pakai pipe ni. Pipe ni banyak melakukan pembaziran. Itu sangat-sangat kita galak kalau boleh pergilah kat kolah. Macam lelaki tak ada masalah kan. Macam muslimat ni mungkin ada halangan sikit. Sebab biasa kolah ni untuk lelaki open. Macam muslimat, kalau ada kolah khas tu lagi bagus. Kalau tak ada, kita jimatlah pakaikan air tu. Jangan biar membazir. Kadang orang buka biar macam tu kan. Kita tengok pun sedih sangat. Benda tu boleh kita jimat kan. Jadi pandai-pandai kita lah yang pasti jangan kita mudah membazir. Kemudian kita memisahkan. Kalau kita buka paip tu, basuh tangan tu. Jadi kalau selagi mana dia berterusan, air tu terus kita basuh, tu kira sekali. Dia nak memisahkan, kita jauhkan daripada air tu. Kita pisahkan dia. Betul basuh lagi. Itu baru kali kedua. Kalau kita basuh, kita kira 1, 2, 3. Kan? Betul asal kiri pula kan. 1, 2, 3. Bukan orang suruh bersenam. Dia bukan suruh kira countdown. Dia bukan kira saat. Dia kira basuhan. Basuhan ni ikut selagi mana mengalir tu kira sekali. Kan? Selagi mengalir tu kira sekali. Jadi tangan tu bila kita basuh, mengalir terus tak pisah. Dia kira sekali lah tu. Lepas tu kalau orang yang buat terus macam tu, dia kira masa. Sebenarnya kurang tepat lah. Itu kita sekali je. Sebenarnya sekali. Walaupun dia buat lama pun sekali lah tu. Kan? Sebab dia konsep dia mengalir tu. Macam kita mandi jugalah. Macam contoh mandi wajib kan. Dan konsep dia mengalir kan. Selagi mana air tu mengalir, selagi tu kira mutlak. Kan? Bila kita dah memutuskan dia, bila mana kita dah, contoh kita dah touch air tu, so sampai mana tu, itu je lah yang dikira sebagai air mutlak. Yang kita dah pegang tu, dia kira mustakmal lah. Lepas tu kita mengalirkan daripada atas. Kita dah basuh yang bawah siap-siap. Basuh kubur tu semua. Kan kita dah bincang dulu kan dalam sunnah. Mandi wajib tu. Mandi tu sunnah. Jadi kita
kita mula daripada atas. Maknanya dah settle bawah, dia start daripada bawah dah, kita mula atas pula. Dari atas tu kita mengalir air tu. Taklah membazir kan. Selagi mana mengalir, air mutlak lah tu. Daripada bawah je kan sikit je air mengalir. Macam itulah konsep dia. Jadi sekali kita ingat kanan 3 kali, kita putuskan setiap kali tu. Kiri pula pun sama. Lepas tu kepala. Kepala kalau ikut yang rukun sebahagian cukup, ataupun kalau ikut pada kesempurnaan seluruh. Berikutlah kepada kita punya kemampuan. Lepas tu telinga. Bersihkan luar dan dalam. Kan sekadar mana yang boleh. Kemudian kaki lah sampai buku lali kita lebihkan juga. So ini adalah susunan kepada berwuduk yang mengikut kepada sunnah. Lepas habis wuduk kita bacakan doa. Jadi semua ni saya kira kita dah bincang dulu dalam 100 sunnah. Cuma sekadar kita ulang kaji sikit lah. Biar sekalian. Okey, so ini adalah hadis yang pertama. Jadi bagi yang belum mungkin nak ambil gambar ke apa, silakanlah. Kita tengok dalam soalan, ada soalan satu ni, kita jawab sikit dulu. Ustaz, mengapa berkumur tidak diwajibkan dalam wuduk, sedangkan tidak boleh tertelan sisa makanan semasa solat? Okey, ini soalan yang praktikal secara harian yang kita buat. Okey, jadi kenapa tak diwajibkan? Jadi kalau ikut kepada soalan yang diwajibkan ini, kita ikut kepada konteks kita nak berwuduk. Pertama sekali, anggota yang telah diwajibkan ini yang telah disebutkan dalam dalil lah, baik Quran dan juga hadis. Susunnya Quran lah yang menyebutkan tentang anggota-anggota wuduk, yang mana adanya 4 anggota yang wajib tu, dan masuk dengan niat dengan tertib. Maknanya ada 6 lah rukun wuduk. Jadi anggota ni adalah yang telah termaktub dalam Quran. Dan dalam hadis diberikan huraian. Jadi kita nak kata kenapa tu itu adalah perintah Allah. Itu first lah. Yang kedua, kenapa tak diwajibkan? Biar sekalian kita ingat, macam seperti soalan yang Boda Jamaliyah ni, kenapa kan bila tak boleh telan makan ketika solat, dikira makan tu membatalkan solat. Jadi kenapa tak kumur kan? Kenapa tak diwajibkan? Jadi kita ingat, dia bukan sebelum solat kita nak makan. Kan kita makan ni tak ikut kepada waktu solat pun. Kita makan ni secara asasnya maknanya bila kita lapar. Biasanya pagi, kemudian tengah hari, kemudian petang. Contoh, ataupun mungkin petang lewat sikit, malam ke apa kan. Jadi yang penting mungkin tengah hari lah, paling kurang sekali tu kalau orang makan tengah hari. Jadi dia tidak berkaitan dengan orang yang nak solat. Kan dia sekadar makan ni bila dia lapar. So dia tak ada kaitan pun dengan orang solat. Jadi kalau kita nak kaitkan dengan makan tu, dia macam orang kata tak berapa relevan lah. Maknanya bukanlah kita kata syarat sebelum solat mesti kena makan dulu. Kan contoh kena makan dulu baru boleh solat. Lepas tu makan betul berwuduk. So kat situ mungkin ada kaitan, mungkin boleh jadi wajib lah. Tapi dia tak disebut macam tu. Maknanya makan ni ikut kepada kita bila kita lapar. Jadi dia tidak berkaitan. Jadi maksudnya tak kaitan, dia ikut individu lah. Kalau orang yang betul-betul memang dia perlu nak kumur, kan, yang boleh dia berkumur, maka dia kumur lah. Kan, kalau contoh orang yang berpuasa, maka dia akan elak berkumur. Sebab tu dia tak boleh diwajibkan. Kan, sebab apa? Berpuasa itu ada dalam syariat. Kan, jadi perbuatan yang wajib tadi, yang rukun, kita boleh amal setiap masa. Tak ada berkaitan, tak ada waktu puasa, tak boleh buat. Tak ada macam tu. Tapi kalau kumur, time berpuasa kan makruh. Jadi kalau wajib kat situ, nak bagi faham lah, kalau kata wajib kat situ, maka dia dah bercanggah dah. Kan, jadi bercanggah. Sebab itu, kita fahamkan balik, pertama sekali memang perintah Allah, itu telah Allah tetapkan. Jadi kita tak boleh nak pertikai, maknanya tak boleh kita nak pertikai sampai tak nak terima tu, tak adalah macam tu kan. Yang kedua, kalau kita nak faham, kerana dia akan bercanggah kepada apa yang disyariatkan. Kan? Jadi kalau contoh kumur wajib, maka dia macam mana kita nak buat time Ramadan? Ataupun time puasa, mungkin contoh hari ni ada yang puasa kan. Jadi time zuhur dia takkan kumur. Kan time nak solat zuhur asar dia takkan kumur, dia nak elakkan kumur. Kan? Jadi kalau dia nak bersugi pun waktu siang. Maknanya bersugi pun dari sudut kalau dia perlu untuk dia elakkan bau mulut dia. Kan? Tapi dia elakkan berkumur lah, tak nak berkumur. Jadi kalau bila nak berkumur time wuduk ni,
Jadi akan jadi bercanggah. Benda tu akan menyebabkan dia susah nak amal. Kan menyusahkan pula kan. Jadi sebab itulah yang tu saya boleh terangkan sikit lah apa sekadar yang saya faham yang kita boleh ambil pengajaran. Tapi yang paling solid jawapan adalah kerana itu adalah perintah Allah. Itu adalah telah termaktub dalam Quran. Jadi pasti ada hikmah, cuma itu antara yang kita boleh bincangkan lah. Jadi yang tentang kumur ni kita fahamkan balik, maknanya kalau ikut pada adab, setiap kali kita makan, lepas makan tu kita kumur siap-siap. Kalau ikut kepada adab yang kita amalkan, bukan sekadar adab tapi dari sudut kesihatan pun dari sudut kesihatan kita tahu kan, lepas makan mesti kita kumur. Sepatutnya lah. Tak ada yang special punya ingredient pun, kita kumur pakai air je lah. Air mutlak pun cukup dah. Yang penting kita jangan biarkan sisa makanan tu berada dalam mulut. Yang mana dia akan menjadi satu macam racun kan, macam sisa makanan yang boleh jadi orang kata apa, kuman dalam mulut, terutamanya kat gigi. Dan dia boleh menyebabkan kesan yang tak elok. Sebab itu kalau ikut sunnah dan juga ikut kepada yang disarankan oleh doktor, kan every time kita makan kita kumur. Paling kurang kita kumur. Kumur air mutlak ke, kumur air garam ke, mungkin yang pakai special punya bahan ke, kan, ataupun ada orang lagi special setiap kali makan dia kusuk gigi pun ada. Bersugi pun ada kan. Itu lagi special lah, lagi rajin. So sebab apa nak jaga kesihatan lah, terutamanya gigi. Yang mana boleh menyebabkan apa-apa infection kan. Jadi sebenarnya atas kita juga. Jadi kalau kita makan tu dah kumur siap-siap. So kat dalam wuduk ni dia tidak berkena pun kan, tidak dikira wajib pun. Macam itulah yang kita boleh faham lah. Maknanya tetap dikira sunat, tetap dikira sunat dan ikut pada situasi. Kalau kita berpuasa maka kita tak payah kumur. Kalau kita tak puasa macam biasa, maka kita bolehlah berkumur. Amalkanlah sebaik yang mungkin insya-Allah. Okey, baik. Jadi itu soalan yang bagus. Ustaz, Aha. saya nak confirm sikit boleh? Aha. Baru ni ada seorang ustaz dalam ceramah dia lah, dia beritahu tentang kita basuh kepala kan ketika berwuduk. Dia kata ramai orang just bubuh sikit dia kat tengah tu macam tu. Dia kata tak cukup, dia kata kalau nak konsep basuh kepala tu bagi dia basuh macam kita ambil dua tangan tu kan. Basahkan dua tangan tu, tak payahlah air banyak dan kita sapukan kepala tu. Jadi macam saya terfikirlah kan yang mana yang betul. Oh, Saya okey. nak confirm. Okey, baik. Terima kasih pada bonda yang bertanya. Jadi kita ikut pada hukum lah. Sebab tu kita kena sebut hukum. Jadi kalau kita sekadar sebut salah tak salah ni tak jelas. Salah ni maknanya tak boleh, haram ke, makruh ke, tak berjelas kan. Okey, yang ustaz tu sebut yang saya boleh terangkan sikit lah. Mungkin kita ada terlepas dengar. Jadi ikut pada hukum macam mana? Seperti saya sebutkan tadi, dia ikut yang rukun adalah sebahagian. Paling kurang sebahagian kepala tu dah selesai. Rukun tu dah selesai. Maknanya wajib tu kita dah buat. Yang sunat, yang dianjurkan mustahab, kita basuh seluruh kepala. Maknanya kalau ikut perbuatan, praktikalnya, yang penting wajib tu sedikit cukup. Jadi basahkan sedikit cukup. Jadi yang dianjurkan, yang sunat, kita basahkan seluruh. Memang betul, saya tak nafi dalam mazhab kita pun berpegang pada perkara yang sama. Imam An-Nawawi pun sebut benda yang sama. Kita basahkan, basuh seluruh kepala. Itu yang dianjurkan. Sunat lah. Tapi dari sudut praktikal kita fahamlah maknanya yang penting kita buat wajib. Kan? Jadi kalau contoh macam terutamanya bagi ibu-ibu sekalian lah. Yang mana, yelah rambut kadang nak keringkan susah semua kan. Jadi kita berpegang pada yang rukun. Sebab benda tu mungkin ada kesukaran. Jadi yang penting wajib selesai. So itu saya sebut tadi, sedaya mana yang kita boleh buat yang sempurna kita buat. Tapi memang benda tu tak boleh, so kita terpaksa tinggal. Tapi yang pasti bukan tinggalkan benda yang wajib. Jadi tetap itulah hukum dia. Maknanya yang ustaz tu sebut, mungkin saya boleh terangkan sikit, itulah maknanya yang wajib, yang rukun adalah sebahagian cukup lah. Jadi selesai dah rukun tu. Yang sunat kita basahkan seluruh. Itu hukum. Sebab tu pentingnya hukum yang kita sebut betul ke salah ke. Jadi itu tak jelas, hukum dia tak jelas. Okay. Boleh bonda Hamidah. Ya, Itulah saya kata. okey, faham. Terima kasih. Okey, sama-sama. Macam saya sendiri lah, saya share sikit saya sendiri. Saya sendiri, saya ada resdung. Jadi saya ada infection sikit lah bila saya basahkan hidung, bahagian dalam, dia akan menyebabkan bengkak. Dulu-dulu saya selalu amal masa-masa sekolah menengah dulu.
bila saya selalu buat benda ni kan, kita tahu sunnah, kita buat lah. Tapi bila kita dah sadar ada sedung daripada dulu dah, daripada kecil saya dah ada sedung. Bila selalu amal, menyebabkan dia bengkak. Dia bengkak tu macam on off lah. Dia on off. Tapi memang sakit lah bila kita kena air selalu kan. Jadi saya ada infection, ada satu kata apa, satu macam satu kesan macam tu kan. Jadi apa yang saya time tu saya tak faham, saya cuma buat je. Saya anggap oh ni tak apalah, saya korban demi agama kan. Macam tu lah kan, dia punya semangat tu sungguh-sungguh kan. Tapi lama kelamaan saya faham lah, maknanya ini namanya menyusahkan diri sendiri. Kalau Islam tu tak menyusahkan kita. Jadi kalau kita dalam keadaan memang ada halangan kan, dan kita tak boleh buat benda-benda tu sunat, maka kita tak perlu nak memaksa kan. Jadi daripada itu saya ambil keputusan, saya tak tinggalkan terus rugi, sekadar yang boleh. So saya buat apa? Saya basahkan luar saja. Bila saya basuh kumur, basuh hidung, saya basahkan luar je. Biasakan ikut dalam luar dan dalam kan. Ni dalam tu kita buanglah sekali. Apa mungkin ada hingus ke, ada kesan-kesan mungkin kotoran tu kita buang. Tapi saya jenis yang tak boleh buat dengan air. Bila buat dengan air tu ada kesan. Saya dah try dan benda tu memang menyakiti. Jadi saya dah tak buat dalam lah. Saya hanya bersihkan luar saja. Sebab apa, dalam tu dia ada satu kesan. So yang dalam tu saya bersihkan cara yang lain. Tak pakai air lah kan, pakai yang cara yang sesuai. Itu contoh lah saya boleh terangkan sikit. Maknanya kita buatlah sedaya yang boleh. Memang kalau memang ada halangan, memang ada macam tak sesuai kan, macam contoh tadi basahkan kepala, nak basah semua ni bukan senang bagi ibu-ibu kan. Macam lelaki tak ada masalah sangat, dia basah macam mana pun dia boleh untuk nak biarkan tak apa kan. Tapi kalau ibu-ibu ni agak susah lah nak keringkan dan sebagainya. Sebab tu kita ambil je lah yang sekadar yang boleh. Kalau memang boleh basah semua, basahkan semua. Tak mampu tak apa. Yang penting kita tak tinggal yang wajib. Okey, itu itu saya boleh terangkan sikit lah, insya-Allah. Baik, kita masuk pada hadis yang kedua. Ustaz. Okey, tak apa. Nanti saya minta kepada ibu-ibu nak tanya tu, mungkin tanya dalam ruangan chat dulu. Nanti kita bincang pada akhir nanti, insya-Allah. Saya mohon maaf takut nanti kita banyak soalan nanti kan susah nak tak sempat bincang pula kan. Kita cuba habiskan dulu adab ni, insya-Allah. Saya mohon maaf kepada tadi bonda ni Nur Hasimah. Mungkin boleh cek dululah, nanti kita jawab dengan ringkas ni, insya-Allah. Kak Nur pun sama, nanti kita bincang sikit insya-Allah. Okey, baik, masuk pada hadis yang kedua. Okay, hadis yang kedua daripada disebutkan perkara ini daripada sahabat daripada sahabat terlanggar ni Ipun. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk dengan satu mud air dan mandi dengan satu iaitu sehingga 5 mud air. Baik, jadi ini adalah istilah yang kita jarang dengar. Ni hadis sahih riwayat Muslim. Di mana satu mud air ni kita boleh sebut dengan istilah dia adalah lebih kurang kita kata 689 mililiter lah. Nak mudah faham ni, dia macam satu botol yang kecil tu yang 600 mililiter tu. Lebih kurang kiraan dia macam tu. Nak kata 1 liter tak juga. Dia kiraan dia 600 mililiter. Dia macam yang botol kecil yang 600, dia bukan 500 tu, yang tinggi sikit. Jadi itulah kiraan yang Nabi guna untuk berwuduk. Yang kita boleh buat satu andaian bila kita tuang dalam gayung, satu gayung je lah. Tak sampai satu gayung, mungkin 3/4. Kalau gayung yang standard lah kan, 3/4. Jadi yang tu je yang digunakan untuk berwuduk. Lebih kurang macam kita guna yang wuduk spray tu. Wuduk spray yang kiraan dia lebih kurang sama kan. Dia nak sebut sekadar itu je. Betapa sedikitnya air yang dipakai. Kan, sebab itu ibu sekalian, kita nak sebut kat sini konsep dia, kita jimatkan air. Jimatkan air ketika berwuduk. Macam mandi ni kita boleh faham 5 kali. Maknanya kita boleh kata kalau 700 ml kali dengan 5 lebih kurang berapa? 3.7 kan. 7 kali 5 betul lah 3.5 3.5 liter. Lebih kurang berapa nak kata kiraan dia? Macam botol yang besar tu kira macam 2 botol setengah macam tu kan. Jadi sebenarnya untuk mandi ni yang kita kena faham, kita ni ada guna banyak jenis tambahan punya barang. Contohnya sabun kan, banyak benda kita pakai. So kita bukan sekadar membasahkan air sahaja.
Kita boleh faham zaman Nabi SAW ditekankan dengan sekadar membasahkan dan memakai peralatan tradisional yang mana tidak diperlukan untuk memakai air yang lebih banyak. Macam kita ni memang kalau dah basah dulu, betul kita pakai sabun, kita basahkan lagi sekali, betul kita pakai air tu banyak sikit lah. Kan sebab memang keperluan ikut pada zaman kita sekarang dengan kecanggihan yang ada, kemudahan yang ada. Sedang kita risau dan kita nak bandingkan nak jadi macam zaman Nabi. Tak, zaman tu macam itulah keadaan. Zaman kita macam ni keadaan. So kita memang kena ikut zaman. Kan memang perubahan tu kena ikut zaman. Jadi yang Nabi gunakan ni yang kata 5 mud air untuk mandi ni, dia sebenarnya kiraan yang mana tidak memerlukan air yang banyak. Dia sekadar kita tekankan pada konsep mengalir saja. Air tu mengalir. Kan? Jadi kalau mungkin ada tambahan pun memakai yang tradisional sahaja. Kan mungkin daun-daun yang ada, mungkin pokok-pokok yang ada, tumbuhan yang ada dari sudut untuk mewangikan badan. Begitu sahaja yang kita boleh faham. Sebab itu air tak digunakan banyak. Zaman kita ni berbeza. So nak mandi tu nak dapat tepat dengan kiraan tu agak sukar. Tapi berwuduk tu boleh. Berwuduk tu bila sekali kita boleh amalkan. Macam mana? Kita cuba kena rajin jugalah kan untuk kita gunakan kiraan yang sedikit. Kiraan yang sedikit. Sebab itu saya sangat galakkan kita pergi kat kolah. Tapi itulah masalahnya ibu-ibu tak ada, mungkin tak ada kolah kat muslimat tu kan. Jadi tak apalah kita jimatlah air. Jimatlah air. Macam saya sendiri saya suka cari kolah. Saya tak gemar langsung pakai pipe. Walaupun mungkin pipe tu lebih selesa ke apa tu, tapi tidak. Sebab saya menekankan kepada tak nak membazir. Bila buka pipe, mesti membazir. Kan? Mesti membazir. Sebab apa? Sebab memang kita buka. Tak boleh kita nak tutup setiap kali. Kita buka tu kita akan biar air terbuka. Dan kita akan basuh. Contoh kita basuh muka. Jadi kita tadah tu okey. Bila basuh muka, kan air tu terkeluar. Dan memang tak ada tadahan kat bawah pun yang boleh menyimpan air tu. Mesti dia akan turun dan masuk ke longkang juga. Kan membazir kan. Jadi memang saya tak berkenan lah kalau gunakan pipe ni. Memang saya akan cari kolah dulu. Kalau kolah memang tak ada, sebab itu kita terpaksa pakailah pipe. Dan boleh kita tadah juga dalam gayung. Cuma pastikan air itu tidak dikira bercampur balik dalam keadaan yang mustakmal. Kita kena niat siap-siap lah kita gunakan satu gayung untuk berwuduk. Dan sungguh-sungguh jangan kita memasukkan balik air kita dah pakai dalam gayung tu. Dan ini agak menyukarkan sebenarnya. Agak menyukarkan untuk kita amalkan dengan yakin. Sebab tu macam mana dari sudut praktikal kita utamakanlah kolah. Kalau tak ada kolah tu gunakan pipe dan kita perlahankan air dan kita segerakan berwuduk. Jangan kita bermudah-mudahan lah. Segerakan berwuduk dan harap-harap tidaklah dikira sebagai membazir. Kan air yang tak dipakai yang biar turun kan. Ada orang dia macam tu kan, tak ada air, lepas tu dia basuh muka tu basuh lama. Basuh sungguh-sungguh kan, tapi air tu biar je buka. Kan membazir kan. Jadi kita kena segeralah. Sebab itu kita kena pandai ketika berwuduk. Yang penting dan pasti jangan kita membazir lah. Itu dia punya hikmah. Okey, baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang ketiga, disebutkan daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahawa seorang Arab datang kepada Nabi SAW, bertanyakan kepada baginda tentang cara-cara menunaikan wuduk. Arab ni kemungkinan besar adalah Arab Badui lah, kampung. Mereka yang suka bertanya kepada Nabi kan. Rasulullah SAW lalu menunjukkan kepada Arab itu cara menunaikan wuduk dengan mengulangi 3 kali basuhan pada setiap anggota. Baginda kemudian berkata, beginilah caranya menunaikan wuduk. Sesiapa yang berlebih-lebihan daripada kadar ini, maka dia telah berdosa, melampau dan menzalimi. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i 140. Baik, ibu sekalian, jangan terus kita buat kesimpulan. Baca tadi dosa, kita anggap dosa ni habislah kan. Dosa kat sini maknanya Nabi menekankan perkara ini adalah dikira satu pembaziran. Menzalimi, tidak adil kan. Dikala orang yang susah nak dapat minum makan kan. Contoh saudara kita di Palestin nak dapat makan pun susah kan. Jadi kita pula berselamba sahaja dalam menggunakan sesuatu yang rezeki ni. Jadi kita jangan berlebih-lebihan, maksudnya jangan kita membazir.
Sebab itu basuhan tu cukuplah sekadar 3 kali sahaja. Kalau lebih, terlebih, katalah 4 kali. Kan, so kita mengganjilkan semula. Ada 2 pandangan lah. Satu disebut mengganjilkan balik. Satu lagi disebut lebih tu kita teruskan sahaja. Maknanya dah terlebih tak sengaja is okey, tak apa. Jangan sengaja makruh. Sengaja lebih daripada 3 tu makruh. Sebab itu kita sungguh-sungguh jangan kita lebih. Kalau contoh terlebih tak sengaja, kita terlupa, tak apa, teruskan je. Walaupun 4 kali pun tak apa, teruskan berwuduk. Tak perlu ulang balik, kan itu lagi membazir pula. Kan, sebab kita tidak sempurnakan wuduk tu lagi. Lain kalau kita dah ambil wuduk, solat maghrib, lepas tu kita ada wuduk ni, nak perbaharui wuduk. Itu tak kira membazir, sebab kita nak solat lagi sekali, masih solat isyak pula. Kan, jadi bukannya berwuduk 2 kali pada masa yang sama. Dah wuduk tu wuduk lagi sekali. Bukan macam tu. Perbaharui ni maksud dia bila ada sebab yang kita nak buat. Solat maghrib dah, lepas tu nak solat isyak. Contoh solat maghrib dah, lepas tu kita bergerak ke masjid. Contoh kan, bergerak ke masjid nak solat isyak. Itu tak apalah, kita faham. Perbaharui ni dia ikut pada situasi. Bukannya dah ambil wuduk lagi sekali. Itu bukanlah, itu bukan maksud perbaharui. Itu mengada-ngada nama dia. Okey, so itu kita faham kan, maknanya janganlah membazir berlebih-lebihan yang tak kena pada tempat. Itu dikira membazir. Kemudian kita lihat berlatar belakang bab apa yang penulis kitab letakkan. Berwuduk ialah penyucian luaran anggota badan. Dia merupakan permulaan untuk menunaikan ibadah solat. Dan persiapan untuk bermunajat kepada Allah. Wuduk juga sewajarnya menjadi simbolik kepada penyucian jiwa daripada dosa dan kesalahan, serta menjadi kepada masuknya seorang itu ke dalam syurga. Oleh itu tidaklah wajar seseorang itu lalai dalam wuduknya dengan melakukan pembaziran yang dilarang. Jadi ibu sekalian, nak mudah kita faham kan, bila kita pergi dalam bab ibadah, kita fokuslah. Itulah maksud dia, kita betul-betul fokus. Kalau boleh tinggalkanlah. Jangan ada pengaruh daripada benda yang lain. Kita fokus untuk diri kita je. Bila kita dah tahu dah, okay, nak solat, contoh solat duha lepas ni, so kita ambil wuduk. So bila dah sampai masuk kepada ibadah kan, ambil wuduk kan ibadah. Jadi kita ambil wuduk, kita fokus. Okay, ambil wuduk betul-betul, kita bersihkan. Mari kita ingat pada benda tu. Kita tolak tepi, buang sekejap benda-benda lain tu. Tempoh tu kita betul-betul ingat pada Allah. Betul-betul kita tengok anggota kita kan, kita amalkan dengan sempurna, baca doa. Lepas tu bila nak solat tu, kita tinggalkan sekejap phone lah. Terutamanya phone tu paling mengganggu kita punya konsentrasi nak solat. Kita kena disiplinkan lah. Benda ni masing-masing kena buat. Kan, kita tak boleh nak harapkan orang lain. Kan, kita bukan masih lagi kecil kan, yang tunggu nak harapkan mak ayah kita yang tengok, tak. Kita yang dah jadi sekarang ni mak ayah kan. So kita kena disiplin. Bila kita disiplin, baru anak-anak pun akan mudah didisiplinkan. Ni kalau kita pun jenis yang sambil lewa datang, contoh datang solat dalam keadaan yang sambil lewa kan, mungkin pemakaian pun tak berapa nak patuh syarak. Jadi benda ni kita rasa sedih kan. Biarlah kita dalam keadaan yang setiap masa bersedia, boleh untuk solat, boleh untuk fokus ibadah. Bukan maksudnya untuk bekerja pakaian macam ni kan. Kemudian bila nak solat tu kena pakai pakaian lain. Sebab apa? Pakaian tu dia tak boleh bawa pergi solat. Sebab apa? Sebab dia tidak patuh syarak. Kan, contohnya lelaki pakai jenis yang baju senteng kat seluar yang ketat, bila solat tu nampak kat bahagian belakang. Contoh yang perempuan wanita yang pakai jenis yang sama juga trend tu, baju senteng, seluar yang ketat pun ada. Kadang baju senteng menampakkan anggota menampakkan tubuh badannya, baik kadang-kadang sampai menampakkan tudung kecil kan, tudung belilik ke, tudung pendek ke, menampakkan juga kan bahagian-bahagian yang aurat dia lah kan, baik atas ke, baik bawah kubul dubur ke. Kadang benda ni sebenarnya sangat menyedihkan. Dan benda ni berlaku ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang orang datang masjid dalam keadaan macam ni, kan kita sedih juga. Kan sedih kenapa? Sebab selambanya pakai macam tu kan. Betul, masuk masjid jadi kita tukar pakai telingkung baik kan. Baguslah kalau boleh teruskanlah macam tu. Pakaian yang betul-betul selamat
kan, daripada pandangan yang jahat, daripada pemikiran yang kotor, kan, daripada perbuatan yang maksiat. Jadi kita kena pastikan benda ni lah. Bila sampai bab solat ni, bab ibadah, kita fokuslah pada solat tu. Dan tinggalkan sekejap benda-benda yang lain tu. Betul-betul tinggal. Dan kalau boleh jangan kita tengok lagi handphone kan. Sebab benda tu paling mengganggu lah. Antara yang paling ganggu konsentrasi kita yang dewasa ni handphone. Macam budak-budak ni game. Main handphone jugalah. Budak-budak ni pun ada yang lain-lain juga kan. Ada tengok TikTok dan sebagainya. Jadi dia jangan sampai time-time nak ibadah pun masih lagi duk fikir tentang tu. Dunia lagi kan. Tinggallah sekejap. Fokus pada ibadah. Wuduk, solat, kita fokus. Yang kita fikir yang lain sebab dia hanya menyebabkan kesempurnaan tu. Kan, kesempurnaan tu tak tercapai. Okey. Kemudian pengajaran. Perlulah diketahui bahawa wuduk merupakan permulaan kepada khusyuk dalam solat. Oleh itu antara adab berwuduk yang menjadikannya senjata kerohanian bagi seorang mukmin dalam membentengi dirinya daripada kejahatan dan kelalaian adalah dengan cara menghadirkan hati sewaktu berwuduk, fokus, menjauhi kata-kata, gelak tawa, tidak berlebih-lebih dalam penggunaan air, membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali, tidak lebih daripada 3 kali, membaca doa lepas wuduk, memelihara wuduk daripada perkara yang membatalkannya. Ibu sekalian, kita ingat, kita mungkin tahu dah, Nabi SAW antara insan yang sangat menjaga bab wuduk. Sehingga kan kita boleh kata baginda adalah seorang yang digelar sebagai daimul wuduk, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sebab itu adab bila kita buang air, kalau ikut pada adab dia lah, every time kita buang air, kita wuduk siap-siap. Kita perasan tak? Wuduk ni yang mengangkat hadas kecil. Kan, wuduk ni yang mengangkat hadas kecil. Kita berhadas kecil contoh apa? Kita buang air. Buang air kecil, buang air besar. Jadi kita hanya membersihkan. Kita ketika buang air, contoh kita buang air kecil kan, kita berdehem kan, contoh adabnya lah kan, kita nak pastikan betul-betul bersih, tidak ada sisa pada kubul kan yang kita tengah qada hajat tu. Kita basuh, itu kita istinja, kita menghilangkan najis kan. Itu adalah istinja. Jadi kalau ikut adab, lepas kita buang air, sepatutnya lah kita berwuduk siap-siap. Sepatutnya berwuduk dan dalam keadaan berwuduk. So bila kita buang air lagi, berwuduk lagi. Sepatutnya itu adab dia. Kita sebab apa? Dia mengangkat terus hadas kecil. Berbanding kita buang air, contoh buang air sekarang, kita ambil wuduk nanti solat zuhur nanti. So kita dah istinja sekarang. Istinja dah selesai dah, tapi hadas kita tu tak terangkat lagi. Kita angkat hadas kecil tu bila nak solat zuhur nanti. Memang tak berdosa, cuma sepanjang waktu tu tidak dalam keadaan berwuduk. Kan, jadi berwuduk ni dia satu senjata kepada kita. Paling-paling dia dapat mengelakkan sungguh-sungguh gangguan syaitan. Susah nak dapat gangguan syaitan. Sebab dia ada satu pelihara, satu kata macam shield kat diri dia dengan berwuduk. Kan perbuatan tu ibadah. Jadi sebab itu ikut pada adab, kalau boleh lah kita amalkan. Jadi kalau tak boleh banyak-banyak, buat yang rukun je. Dah pergi tandas, buat yang rukun. Buat semua sekali pun cukup dah. Kalau nak cepat lah. Kan basuh muka, niat wuduk lah kan, basuh muka, tangan, sekadar basuh-basuh macam tu je. Kan dia tak payah complete pun tak apa. Basuh kepala, kaki sampai buku lali dah. Kita angkat siap-siap dah wuduk tu. Kita dah angkat hadas siap-siap. So kita dah ada wuduk, so lepas tu kita nak buat benda yang perlukan wuduk pun senang. Dah ada wuduk kan. So terus nak solat duha boleh. Kan terus kita nak apa lagi? Kita nak baca Quran ke apa dalam keadaan yang sempurna dah. Itu antara yang kita boleh kata kita kena contohi daripada Nabi SAW. Ini kalau ikut kepada adab dia lah. Tapi kalau praktikal kita mungkin berbeza lah. Tapi ikut adabnya macam tu. Kalau boleh kita cuba amalkan juga. Kemudian yang kedua, penyempurnaan wuduk dan mencukupkan air untuk berwuduk adalah dua perkara yang wajar diseimbangkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, penyempurnaan wuduk ni adalah menyelaputi jari-jari tangan dan kaki dengan air wuduk. Imam Musnad Ahmad. Maka Ibnu Umar berkata, penyempurnaan wuduk adalah dengan menghilangkan benda-benda yang menghalang air daripada sampai kepada anggota wuduk. Dalam Sahih Bukhari. Jika seseorang itu ingin mengamalkan sunnah Nabi dan menjauhi pembaziran dalam berwuduk, kedua-dua ini hendaklah dilakukan dengan menggunakan tidak lebih daripada 689 ml air. Satu mud air tu. Jadi sebab itu saya sebut tadi, secara praktikal kita nak senang, kan, kita amalkan sungguh-sungguh lah, kita gunakan kolah. Bagi ibu sekalian yang mungkin susah sikit nak dapatkan kolah ni,
mungkin boleh berlatih untuk kita jimatkan air. Kalau nak teruskan pakai paip pun bukalah air perlahan. Ataupun kalau nak guna gayung secara asing pun lebih baik, dan kita kena hati-hatilah tidak mencampurkan air dalam gayung tersebut. Kan, sebab kita nak pastikan air itu tidak membazir. Itu dia punya kesimpulannya, begitulah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama bersepakat akan makruhnya melebihi 3 kali basuhan dalam berwuduk. Yang dimaksudkan 3 kali basuhan adalah 3 basuhan yang meliputi anggota wuduk. Sekiranya tidak mungkin diselaputi sesuatu anggota wuduk itu kecuali dengan 2 cedokan air, maka 2 cedokan air itu dikira 1 cedokan. Sekiranya seorang itu lagu, adakah dia telah membasuh sebanyak 3 kali ataupun 2 kali, maka hendaklah dia menganggap dia telah basuh 2 kali dan mencukupkan basuhan yang ketiga. Ini adalah pendapat yang paling betul yang dipilih oleh kebanyakan ahli mazhab Syafi'i. Adapun basuhan yang keempat, ia adalah bid'ah dan makruh sekiranya disengajakan. Kita nukil daripada Imam An-Nawawi. Apa kesimpulan dia, ibu sekalian? Kita nak sebut dia dengan senang. Maknanya apa? Kita ingat balik yang rukun adalah sekali dan kita buat sebanyak 3 kali. Rukun sekali sebab apa? Ia disebut dalam Quran, jadi adalah wajib sekadar sekali. Yang sunat sebab apa 3 kali? Kerana itulah yang Nabi amalkan dalam kiraan ganjil. So kita amalkan juga 3 kali. Jadi kita elakkan buat benda yang berlawanan lah. Jangan sengaja 4 kali, itu jadi makruh. Kita tak pasti, kita rasa 2 ke 3, kita ambil yang rendah. Sama dengan solat. Kita rasa tak pasti kan, 2 ke 3 rakaat ni kita dah buat, dengan 3 ke 4 rakaat, ambil yang rendah. Sebab yang rendah tu dah kata confirm, kita dah dapat dah. Yang tinggi, yang lebih tu tak belum tentu lagi. Lepas tu bila dah rasa dia was-was, bila kita memang tak yakin, terus ambil yang rendah. Kan? So kita cukupkan lagi. Yang 2 cedokan air itu, contoh kita gunakan gayung. Kan? Kita gunakan gayung kecil, comel sangat, nak basuh kaki. Jadi kita basuh dah. Oh, tak cukup ni. Ambil lagi sekali, basuh lagi sekali. Itu dikira sekali. Sebab rukunnya tak sempurna lagi. Maknanya kita boleh faham 2 cedokan baru cukup. So gunalah 2 cedokan dan basuhlah kaki tu, contohlah. So itu maksud yang disebutkan dalam syarah Muslim ini. Jadi itulah ibu sekalian, sekadar itu dulu untuk pagi ni. Jadi kesimpulannya, kita sama-samalah amalkan adab dalam berwuduk. Kesimpulan yang paling penting, jangan kita membazir air, sungguh-sungguh jimat air. Jangan kita guna alasan orang lain buat, saya pun buat. Dia tak payah, kita belajar, so kita ada ilmu, so kita lah kena amalkan. Kita lah kena kuatkan semangat. Sebab kadang-kadang perkara yang betul di akhir zaman nampak tak betul. Dan juga sebaliknya lah. Jadi sama-sama lagi kita amalkan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pagi ni. Itulah untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan bersambung pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kepada soalan yang ditanya, tak dapat nak jawab. Sebab dah 8.30. Saya kira mungkin Ustaz pun dah masuk. Jadi kita cakap ni lah untuk sekarang dulu. InsyaAllah. Mungkin ibu-ibu boleh ajukan soalan tu kepada Ustaz selepas ni, insyaAllah. Mudah-mudahan. Saya mohon maaf atas sebarang kesalahan, kesilapan dan keterlanjuran. Dan insyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. وعلمه وأتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. من رب